السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، InsyaAllah hari ini kita bahas sambung lagi pada majlis yang seterusnya, majlis yang ke-13. Alhamdulillah masih lagi istiqamah setiap hari. Kecuali esok lah, esok tak ada kot. Tu. Sebab esok bertembung dengan petang tu, esok petang tu ada pembentangan proposal. Tu. Pembentangan proposal master kod Webex. Jadi petang esok tak ada lah. Petang esok dibatalkan, dan esok pun memang dibatalkan, tak digantikan dengan mana-mana waktu. Sebab esok fokus proposal. Lepas habis proposal tu kira merdeka. Tu. Jadi tak digantikan dengan mana-mana masa. Kita jumpa lusa pula insya-Allah taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan Syekh Al-Imam Muhammad bin Dawud bin Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu taala, dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bentang proposal. Itu je lah. Kita bukan reti sangat. Okey, sekarang hari ni kita akan bahas berkenaan dengan satu, masih lagi sebenarnya dalam bab na'at, tapi dia panggil istitrad. Apa benda istitrad? Dia panggil dia masuk ke celah-celah. Dia masuk celah-celah tu, dia nak bagi tahu benda apa benda apa yang dipanggil makrifah. Dia panggil istitrad lah. Dalam kaedah orang baca kitab, istitrad, istatrada yastatridu, istitrad. Istitrad ni maksud dia celah-celah. Macam kalau kat rumah tu, kalau dalam rumah tu, contoh tangga tu kan tangga tu bersimen kan. Celah-celah tu ada batu-batu permata. Contoh tangga yang permata. Tangga yang jenis bercampur dengan permata, ada biji-biji sekali di celah-celah simen tu contohnya. Tu dia panggil istitrad, celah-celah. Tu. Celah-celah tu. Ni pun sama jugalah, dia mencelah. Orang panggil dia mencelah. Tu istitrad. Tu. Dia mencelah sikit matan, walaupun matan mencelah dah. Biasa yang mencelah ni syarah. Yang mencelah ni maksudnya masuk bab lain ni, selalunya syarah ni matan pun istitrad dah. Hebat Imam Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Tu. Dia masuk dalam bab na'at. Dalam bab na'at tu dia cerita sikit apa itu makrifah. Padahal dia bukan bab na'at pun. Makrifah boleh dalam bab mubtada, boleh dia buat dalam bab khabar. Cuma dia selit di sini. Tu. Habis. Jadi muka surat 25 lah hari ni. Hari ni kita bincang pasal isim mudmar, cara rajuk dhamir dengan isim isyarah sahaja. Tu. Maksudnya 25, muka surat 25 sahajalah hari ni. Tu 13 majlis.
13 majlis sepatutnya dah hafal dah 26 muka surat. Satu majlis satu muka surat. Sepatutnya, tapi tak tahu lah hampa ke mana. Tu. Sepatutnya 26 muka surat dah. Dari sudut tobok ni lah, tobok patani ni lah, tak tahu lah tobok hampa macam mana. Kutlah yang kecil punya ke, tak tahu. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Al-Imam Muhammad bin Dawud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu ardah. Dia kata apa? Wal ma'rifatu, mana dia? Wal ma'rifatu, sini tak jumpa pula. Mana? Tu, atas sekali. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Wal ismul alamu nahwu zaidin wa makkata. Wal ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i. Hari ni saja kita bahas sampai dekat situ sahaja. Tu. Okey. Jadi kata pengarang Syekh Muhammad bin Dawud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Waw istinaf bayani lah. Waw istinaf. Ayat baru. Al ma'rifatu mubtada lah. Wal ma'rifatu dan bermula mubtada itu khabar. Khamsatu asya'a. 5 perkara. Asya'a mudhafu ilaih. Sebab apa dia asya'a bukan asya'i? Dia mamnu' minas saraf. Kita dah bagi tahu dah alamat mamnu' minas saraf adalah salah satunya makhtuman bi alifi makhtuman bi alifi tathniyatil mamdudah. Diakhirkan dengan alif tathniyah mamdudah. Alif tathniyah mamdudah itulah asya'. Kalau maksurah Musa, Isa tu. Jadi 5. Hari ni kita belajar 2 sahaja. Hari ni berapa? 3 sahaja. Hari ni 3 sahaja berkenaan dengan isim ma'rifah. Al-ismul mudmaru yang pertama. Al-ismu tu badal lah. Badal bagi khamsatu. Al-mudmaru sifat bagi ismu. Tu. Kita baru belajar na'at. Macam mana nak kata sifat al-mudmaru? Sebab apa dia sifat? Dia tengok dalam 4 perkara kan semalam. Tu. Apa dia 4 perkara tu? Dari sudut dia muzakkar muannas. Ismu man'ud dia. Ismu tu muzakkar ke? Muzakkar. Maka sifat dia muzakkar tak? Muzakkar juga. Tu. Kemudian rafa'. Al-mudmaru rafa' tak? Rafa'. Tu. Rafa' juga. Al-ismu isim ma'rifah ke isim nakirah? Isim ma'rifah. Ada. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah tak? Isim ma'rifah. Lepas tu apa satu lagi? Lepas tu satu lagi kita tengok mufrad ke tak? Mufrad tak? Mufrad. Al-ismu mufrad. Al-mudmar pun mufrad. Maka dia sifat. Nak itlak sifat 4 syarat tu lah. Dari sudut muzakkar muannasnya, dari sudut rafa' khafat nasaknya, dari sudut muzakkar muannasnya, dari sudut apa nama satu lagi? Dari sudut mufrad muannas jamak, dari sudut muzakkar muannas, dari sudut rafa' nasak khafat, dan lagi satu dari sudut Allahumma salli ala Muhammad dan ma'rifah dengan nakirah. Itu. Okey. Jadi al-mudmaru sifat sebab dia memiliki 4 syarat sah tersebut. Boleh kita panggil sifat. Nahwu contohnya, nahwu ini dia panggil khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalika nahwu. Bermula demikian itu, demikian isim mudmar itu nahwu. Contohnya ana ni panggil apa? Ana ni dia panggil apa? Isim dhamir rafa' munfasil. Kan? Isim dhamir rafa' munfasil. Kalau isim dhamir mansub munfasil, dia panggil apa? Iya ya. Ada. Kalau ana iya ya. Iya tu. Iya tu bukan iya nak pergi disco tu. Iya tu dia panggil isim dhamir nasak munfasil. Kalau yang macam ni, ana ni isim dhamir rafa' munfasil. Tu banyak kali dah kita ulang. Saja ulang balik. Okey. Wa anta, Allah berkata ana. Cuma ana dengan anta berbeza dia. Ana ni adalah dhamir mutakallim. Anta ni dhamir mukhatab. Dan sat lagi akan didatangkanlah kaedah-kaedahnya.
Habis. Itu isim mudmar. Jadi senang. Dari sudut matan senanglah kita nampak simple. Oh, okey. Kalau mudmar ya, itu makrifah. Kalau bukan mudmar, kalau dia nakirah, dia bukan makrifah lah. Sekali dia tunjuk apa dia hurai apa dia 5 kan. 5 makrifah tu ada 5 kan. Ni salah satunya. Sebenarnya ada banyak lagi makrifah, ada 7 tak silap. Sebenarnya ada lagi. Cuma ni matan jurumiyah. Dia ringkas kan. Tak apa. Isim mudmar. Okey, isim mudmar. Satu, maksudnya apa? Dhamir. Bila kata dhamir, dia itu adalah makrifah. Tu. Salah satu daripada makrifah lagi apa? Isim alam. Sat lagi kan? Sat lagi kita datang. Kau isu. Kau tak datang ini. Isim alam sat lagi. Tu. Isim mudmar, isim alam. Ada satu cerita berkenaan dengan si bawah dengan tok guru dia. Yang dulu tu lah. Tok guru dia dengan si bawah tu. Bergaduh dari sudut, bukan bergaduh sungguh. Maksudnya khilaf. Khilaf dari sudut mana satu lebih makrifah. Daripada isim-isim makrifah tu, daripada alamat-alamat makrifah tu, contoh yang 5 ni, yang mana paling makrifah sekali? Tu. Yang mana paling makrifah sekali? Yang mana paling makrifah sekali? Tok guru dia kata yang paling makrifah sekali ialah isim mudmar. Tu. Isim mudmar. Isim dhamir lah. Si bawah kata dah, bukan isim dhamir. Yang paling makrifah daripada isim-isim makrifah ialah isim alam. Isim alam. Gaduh lah orang ni, habis lah khilaf. Lepas tu dia nak tak setujunya dua orang ni, tok guru dengan anak murid ni. Tu anak murid pun test. Tu. Anak murid si bawah pun test lah tok guru. Tok guru kata isim mudmar kan. Baik, aku kata isim alam, baik aku nak test. Dia pergi rumah tok guru dia. Dia ketuk tok. Ketuk pintu lah nak masuk rumah. Tok guru mu tanya, siapa tu? Si bawah jawab, saya lah. Saya lah. Tok guru kata, dah lah, tahulah saya tu siapa? Tu. Saya lah. Tu. Si bawah kata, saya lah. Yalah, saya tu siapa? Saya ni si bawah. Baru kenal. Dia pun buka pintu, kena tok guru sekali. Itulah aku kata. Saya kata isim alam lebih makrifah daripada dhamir. Bila ketuk pintu saya panggil saya, tok guru tak kenal lagi siapa dia tu. Tu. Dia kata saya tu siapa? Tak kenal lagi tu. Tapi bila sebut si bawah, kenal selalu. Si bawah isim alam. Saya isim mudmar ana. Maka terbenarlah anak murid dia si bawah bahawasanya makrifah yang paling makrifah ialah isim alam. Dan makrifah yang paling makrifah dalam isim alam, si bawah kata, dalam isim makrifah pun ada, dalam isim alam pun ada makrifah lagi. Yang paling makrifah dalam isim alam adalah ismul jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Tu. Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kemuliaan si bawah yang meletakkan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling makrifah di kalangan yang paling makrifah, maka diriwayatkan ada cerita bahawasanya si bawah ni jawab selama je dalam kubur tentang soalan-soalan malaikat maut. Siap boleh tanya nahu lagi kot malaikat tu. Seolah-olah nampak relax dia, tenang dia jawab malaikat maut. Malaikat maut punya soalan. Siap boleh tanya lagi. I'rab apa dia? Tu. Terkejut malaikat jumpa Allah Ta'ala. Itu riwayat sahaja. Nak menunjukkan kelebihan si bawah yang mana dia itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala ialah isim yang paling makrifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tu cerita sikitlah. Tu. Jadi menang kot si bawah lah isim alam yang paling makrifah di kalangan makrifah yang lain, bukan isim mudmar. Tu. Tu isim mudmar lah. Jadi kaedah, kita nak bagi kaedah dah. Kaedah lalu. Kaedah isim dhamir. Tulis kaedah isim dhamir ni ada 7. Banyak sikit. Kaedah isim dhamir. Yang pertama, isim dhamir ialah kata ganti. Senang kan? Apa tu isim dhamir? Isim dhamir ialah kata ganti. Senang. Kata ganti ataupun nak buat tambah sikit, kata ganti nama. Senang. Kata ganti nama. Jom. Contoh apa dia? Ana, nahnu, itulah. Tu kata ganti nama lah, saya.
Cuma dalam bahasa Melayu dia ada pula kata ganti nama pertama, kedua, ketiga dah. Tu. Kalau kata ganti pertama saya, kami. Kata ganti kedua kamu, awak tu. Ketiga dia, kan? Macam tu lah. Tak ingat dah aku. Tu. Itu dalam bahasa Melayu. Ada kata ganti sampai 3. Maksudnya apa? Dia nak kata ganti yang 3 tu betul dah tu. Sebab dalam Arab dia panggil kata ganti. Kalau yang pertama yang kata saya tu dia panggil mutakalim. Kalau yang kedua dia panggil awak-awak tu dia panggil mukhatab. Yang ketiga ghaib. Dia. Tu. Habis. Tu yang pertama. Kaedah kedua bagi isim dhamir ialah isim dhamir adalah isim mabni. Isim dhamir adalah isim yang mabni, memang mabni selama-lamanya. Tak ada yang mu'rab sampai kiamat, sampai ke syurga dia mabni. Dan apabila nak di'irabkannya, di'irabkan pada mahal. Fi mahalli raf'in ke, fi mahalli nasbin ke, fi mahalli khafdin ke. Itu cara i'rab dhamir. Apa dia yang kedua? Isim dhamir ialah isim mabni dan dia i'rabnya caranya pada mahal. Dia tak i'rab zahirah, dia i'rab cara mahal. Fi mahalli raf'in, sebab dia itu pun mabni. Dia pun mabni. Habis. Tu yang kedua. Yang ketiga, kaedah yang ketiga bagi isim dhamir. Apa dia? Isim dhamir terbahagi kepada 3 bahagian. Isim dhamir terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dia panggil dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Itu dia panggil kata ganti yang pertama. Mutakallim. Siapa mutakallim? 2 sahaja. Ana, nahnu. Saya, kami. Saya, kami. Kami menunjukkan banyak orang. Saya seorang lah. Tu. Ataupun nahnu dengan maksud seorang. Tapi kalau nahnu dengan maksud seorang, dia mu'azzam nafsah. Dia membesarkan dirinya. Tu. Kita tak boleh lah nak buat macam tu. Jangan buat lagu tu lah. Kalau kita cakap nahnu ni, kalau ke orang Arab, seolah-olah kita sombong. Sebab dia ada 2 maksud. Satu ramai orang, satu dia mu'azzam nafsah. Dia membesarkan diri dia. Tu. Kalau Allah Ta'ala tak apalah. Sebab dia berhak untuk sombong. Dia berhak untuk takabur. Kita tak ada hak. Tu. Kita nampak macam biasa ya. Apa ni? Kena-mengena. Dah nak buat macam mana orang Arab? Tu. Kita ikut orang Arab dah bahasa dia. Tu. Kalau bahasa Melayu kita kata kami tu biasanya orang Kedah. Orang Kedah dengan orang Penang. Orang Penang. Kalau orang Penang yang cakap kami ni biasa orang perempuan lah. Orang perempuan. Orang perempuan ni kami. Orang Kedah pun biasanya orang perempuan juga. Kalau yang budak-budak kecil tu, biasa budak-budak kecil sama juga. Dia panggil kami. Kami ni, nak ni. Tu. Budak kecil. Kanak-kanak. Ataupun orang perempuan. Belah utara. Dia panggil kami. Padahal seorang lah. Kami nak beli kami nak beli ayak soya. Kami. Tu. Dia tak panggil saya lah. Kalau lelaki dia gentle sikit, dia gila sikit, dia panggil aku terus. Tu. Aku. Dia tak main kami lah, dia panggil aku. Tu. Habis. Tu yang pertama, mutakallim. 2 sahaja. Tu. Kalau isim, kalau dhamir munfasil yang marfu', dhamir rafa' munfasil. Okey, isim dhamir rafa' munfasil ana nahnu lah. Kalau isim dhamir mansub, iya dengan iyana. Ingat tu? Iya tu. Iya tu isim dhamir mansub. Okey. Kalau dia sambung dengan fi'il madhi, dia jadi fa'altu. Kalau fi'il mudhari' af'alu. Kalau fi'il apa lagi? Kalau jadi maf'ulun bih, contohnya nasarani. Nasarani, tolong ia oleh seorang akan daku. Kalau jadi khafat, dari rumah aku. Ya tu ya mukhatab dia panggil. Ya al-mukhatabah. Dia panggil al-ya'ul mukhatabah. Tu. Habis tu yang pertama. Yang kedua isim dhamir dia panggil isim dhamir yang kedua ialah mukhatab ataupun kata ganti yang kedua. Kata ganti yang kedua atau dia panggil mukhatab. Misalnya contohnya apa dia? Mukhatab banyaklah. 6 mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tu mukhatab. Engkau. Terjemah engkau. Kamu. Awak. Hang. Tu. Tu. Kalau anta seorang. Kalau antuma 2 orang. Antum semua laki-laki. Antunna semua perempuan.
hiya seorang perempuan. Tu. Jadi mukhatab. Tu kalau isim dhamir rafa' munfasil. Kalau isim dhamir nasab munfasil, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakuna. Tu. Ini bisa? Tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, isim dhamir berbentuk ghaib. Ini juga ada 6. Kalau isim dhamir rafa' munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Itu isim dhamir rafa' munfasil. Kalau isim dhamir rafa' munfasil yang nasab, bukan. Kalau isim dhamir nasab munfasil, dia panggil iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Tu dia panggil ghaib. Ghaib sebab apa ghaib? Sebab dalam majlis khitab tu, kita seorang yang bercakap, dan bila kita orang yang bercakap, ada mukhatab, orang yang mendengar. Kemudian kita pi cakap orang lain punya pasal. Kita cakap orang yang tak ada dalam majlis tu, dia panggil ghaib. Dia mana? Dia di luar majlis kita. Dia tak ada dalam majlis ni. Kalau dalam majlis ni kita panggil awak, kita panggil kamu, kita panggil ha. Tapi kita bicara seseorang yang seseorang tu tak ada di majlis tersebut, ada di tempat lain. Itu ghaib. Dia ghaib lah. Habis. Jadi 3 ya. Isim dhamir 3 saja. Habis tu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, isim dhamir terbahagi kepada 3 bahagian. Isim dhamir terbahagi kepada 3 bahagian. Tadi 3 bahagian juga, tapi dari sudut yang berbeza lah. Yang keempat, isim dhamir juga terbahagi kepada 3 bahagian. Dari sudut mana? Dari sudut mufrad, musanna, jamak. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Tu isim dhamir terbahagi bertiga. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Kalau mufrad lagu mana? Mufrad huwa, hiya, ana, anta, anti. 5. Kalau musanna, huma, lagi apa? Huma, antuma, 2. Tu. Antuma, huma, 2 tu. Kalau jamak, hum, hunna, antum, antunna, nahnu, 5 juga. Tu kalau isim dhamir rafa'. Kalau isim dhamir mansub, nasab, ikutlah. Kalau yang mufrad, iyyahu, iyyaha, iyyaka, iyyaki, iyyaya. Tu. Kalau yang apa lagi? Isim dhamir nasab yang musanna pula, iyyakuma, iyyahuma. 2 tu. Kalau isim dhamir rafa', isim dhamir nasab yang mufassir pula, yang jenis jamak apa dia? Iyyahum, iyyahunna, iyyakum, iyyakunna, iyyana. 5. Tu. Habis. Itu yang keempat. Yang kelima, isim dhamir juga terbahagi kepada 2 bahagian. Isim dhamir juga terbahagi kepada 2 bahagian, yakni dari sudut yang pertama dia itu muzakkar, dan yang kedua dia itu muannas. Ada yang isim dhamir yang muzakkar, ada anta, huwa, huma, hum, anta, antuma, antunna, ana, nahnu boleh jadi muzakkar, ana, nahnu boleh jadi muannas. Tu. Tengok kepada tukang bercakap kalau ana, nahnu tu. Kalau muannas macam mana? Muannas hiya, huma tu pun boleh dua-dua, sama ada muannas atau muzakkar. Hiya, hunna, anti, antunna, antuma pun boleh dua-dua juga. Muannas pun antuma, muzakkar pun antuma. Tu. Habis, tu yang kelima. Yang keenam, kemudian kias ni ialah yang kalau kat fi'il, kalau fi'il mudhari', dia jadi macam mana? Fi'il madhi dia jadi macam mana? Semua dah reti dah tu. Tu reti dah tu rasa. Cari tasrif. Yang keenam, kaedah yang keenam, second last. Kaedah yang keenam, isim dhamir terbahagi kepada marfu', mansub, makhfud ataupun majrur. Isim dhamir terbahagi pada 3, marfu', dia boleh mansub, dia boleh makhfud ataupun dia panggil majrur, boleh. Okey? Tu. Tapi kalau dhamir tersebut di-i'rab sebagai marfu' dengan mansub, maka dhamir yang boleh di-i'rab sebagai marfu' dengan mansub ini hanyalah dia boleh
dhamir yang boleh di i'rab sebagai marfu' dan mansub ini ialah dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Tu. Kalau yang marfu' dia panggil isim dhamir rafa' munfasil. Kalau isim dhamir nasa' munfasil. Kalau isim muttasil, muttasil lah. Kalau dhamir muttasil lah, dia bersambung. Kalau nak jadikan kalau nak jadikan dhamir tu dhamir tersebut rafa' contohnya. Kana qa'iman, isim kana dia dhamir mustatir. Dhamir mustatir tu dhamir muttasil. Dhamir muttasil dia sudut mustatir. Kalau nak jadikan dia apa lagi? Nak jadikan dia mansub, innahu, hu tu dhamir muttasil baris. Tu. Tu dah tegang dah dulu tu. Ulang balik Okey, tu yang keenam. Tu yang keenam dia boleh dalam marfu', mansub ataupun makhfud atau majrur, dan dhamir yang di-i'rab sebagai marfu' dengan mansub dia boleh pergi kepada dhamir muttasil atau munfasil. Tapi kalau i'rab sebagai majrur, hanya dhamir muttasil sahaja. Kalau i'rab sebagai majrur atau makhfud, dia hanya dhamir muttasil sahaja. Dia tak boleh dhamir munfasil. Dia tidak boleh dhamir munfasil. Sebab apa? Sebab bila kata majrur, dua sahaja. Sama ada dia itu mudhafu ilaih atau isim ba'da harfun jar. Kalau isim ba'da harfun jar, dia bergabung dengan haraf jar, dia tak akan jadi, contoh kata hiya, contoh ataupun huwa. Dia tak akan jadi fi huwa. Tak ada. Dia kata fihi. Dhamir muttasil. Mudhafu ilaih pun sama. Dari rumah aku. Dia tak kata dari ana. Tak ada. Tu. Okey. Jadi kalau majrur hanya dhamir muttasil sahaja. Tapi kalau marfu' dan mansub boleh dhamir muttasil dan boleh dhamir munfasil. Habis untuk yang keenam. Okey. Habis untuk yang keenam. Jadi jelas kias sendirilah. Maksudnya dhamir muttasil dengan dhamir munfasil dia boleh di-i'rab rafa' dengan nasab sahaja. Tapi kalau dhamir muttasil dia boleh i'rab khafat. Dhamir munfasil tak boleh di-i'rab khafat. Tu. Habis. Kemudian kiaslah. Kiaslah ke fa'il pula. Buatlah sendiri fa'il. Ambil wazan fa'il buat. Betul ke tak yang kata kaedah yang kata bahawasanya dhamir muttasil dengan dhamir munfasil boleh di-i'rab sebagai marfu' dengan mansub. Kalau dhamir muttasil, kalau nak i'rab sebagai majrur, dhamir muttasil saja. Tengok, try. Tu. Tak ada dhamir munfasil yang majrur, tak ada. Dia semua dhamir muttasil kalau majrur. Tu. Habis. Tu yang keenam. Yang ketujuh, kaedah terakhir bagi isim dhamir. Kaedah yang terakhir bagi isim dhamir yang ketujuh ialah marji'. Marji' dhamir. Yang ketujuh ialah marji' dhamir. Apa dia marji' dhamir? Tempat kembali dhamir. Dia kan ada marji' dhamir. Dia ada marji' dhamir. Macam isim isyarah dia ada musyar ilaih. Kalau dhamir dia ada marji'ud dhamir. Tu. Isim isyarah hadza, zalika. Itu isim isyarah. Dia panggil isim isyarah. Benda yang menunjuk kepada isim isyarah tu, dia panggil musyar ilaih. Musyar ilaih. Tu. Tapi kalau dhamir, marji' dhamir. Tu. Sekejap nak ambil kitab. Aduh. Okey. Sambung lagi.
Apa nama tu? Marji' dhamir. Yang terakhir ialah marji' dhamir, tempat rujuk dhamir semula. Mana? Marji' dhamir ni mesti isim. Yang ke-8, yang ke-7, kaedah terakhir, marji' dhamir dia mesti isim. Mesti isim atau dengan makna isim. Dua. Mestilah dia itu isim ataupun makna isim. Okey. Dan dia itu duduk sebelum isim dhamir. Dia itu duduk sebelum isim dhamir. Okey? Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh bawa kaedah setiap dhamir marji' ilahnya, marji' dhamir dia duduk di belakang dhamir. Satu lagi ada kaedah rujuk dhamir lagu mana? Ni kita nak faham. Marji' dhamir maksudnya kita boleh buat kaedah yang tetap bahawasanya setiap dhamir marji' dhamir dia duduk di belakang dia. Cuma kita kena cari. Cari sekali ada kaedah dia. Kalaulah, sekali ada kaedah dia lah. Sebab kalau dhamir tersebut, marji' dhamir dia di depan, bukan di belakang, dia tidak panggil marji' dhamir. Dia tidak panggil dhamir tersebut sebagai dhamir yang ada marji' dhamir. Dia panggil di situ dhamirul hali wasya'n. Ni kalau kita baca kitab ada dhamirul hali wasya'n. Tu. Dhamirul hali wasya'n. Tu dia tu. Sai. Tu. Sebab kita punya kaedah setiap dhamir marji' dhamir dia belakang, bukan di depan. Dia tidak boleh di depan. Kalau di depan maknanya dhamir tersebut dhamirul hal wasya'n dia panggil. Sekali ya. Okey. Habis tu kaedah untuk isim dhamir. Okey. Contoh kita buat apa? Contohlah kita buat kita buat contoh semalam ya. Rihun fiha azabun alim. Fiha. Tengok. Fiha padanya nya mana? Nya ar-rih. Dia rujuk belakang. Tu. Apa lagi? Rijalun la tulhihim tijaratun him. Him tu rujuk mana? Ar-rijal. Belakang. Tu. Contoh lain lagi. At-talibu ismuhu Ahmadu. Bermula talib itu namanya nya talib. Rujuk belakang bukan rujuk Ahmad. Dah. Rujuk belakang talib. Tu. Okey. Tu marji' dhamir. Tu kaedah dhamir lah. Kaedah dhamir ada 7. Habis. Sekarang ni kita masuk kaedah rujukkan dhamir. Kaedah rujukkan dhamir ada 6. Macam mana kita nak memahirkan diri dalam merujuk dhamir? Ada 6. Kaedah dia ada 6. 6 marji' dhamir. Mana? Yang pertama, pastikan jenis isim dhamir itu adakah mufrad, musanna atau jamak. Yang pertama, pastikan jenis isim dhamir. Isim dhamir tu, hu ke, ha, hum tu, isim dhamir tu sama ada mufrad ke, musanna ke, jamak. Satu. Dan adakah dia itu kategori muzakkar ke, muannah? Dua tu. Dua tu. Kalau apa? Rafa' nasab khafat tak ada kaitan. Rafa' nasab khafat tak ada kaitan. Makrifah nakirah tak ada kaitan. Marji' dhamir dia tidak ada kaitan dua tu. Tu. Yang marji' dhamirnya yang pertama, step pertama, kaedah pertama nak rujuk dhamir, pastikan jenis isim dhamir itu dia itu mufrad ke, musanna ke, jamak. Satu. Sama ada dia muzakkar ke, muannah. Itu yang kedua. Tu syarat dia. Dia tak jadi macam sifat. Kalau perlu makrifah nakirah, lepas tu perlu pula kepada apa lagi satu? Nasab khafat rafa' kena pastikan begitu. Tu sifat. Itu bukannya rujuk dhamir tu bab lain. Rujuk dhamir dua. Kita tengok dari sudut musanna jamak muannah. Jamak muannah pula dah. Mufrad jamak musanna ataupun dengan muzakkar muannah. Tengok tu ya. Okey, satu. Yang kedua, step yang kedua, carilah isim zahir yang mutabaqah, yang selari dengan jenis isim dhamir itu. Tu. Okey? Carilah. Yang kedua, carilah isim zahir, Zaidun, Muhammadun, isim zahir tu. Isim zahir yang mutabaqah, yang selari dengan jenis isim dhamir itu. Yakni di sudut kalau dia muzakkar. Kalau dia muannah.
Kalau mufrad, mufrad. Kalau jamak, jamak. Kalau muannah, muannah. Kalau musanna, musanna. Tu. Pastikan lu. Tu. Maka kalau tengok sama, muzakkar lah, ni pun muzakkar. Muannah lah, ni pun muannah. Ataupun ni jamak lah, ni pun jamak. Musanna lah, musanna. Mufrad lah, mufrad. Maka itulah marji' dhamir dia. Maka itulah marji' dhamir dia. Kita bagi contoh tadi saja. Mana? At-talibu ismuhu Ahmad. Ismuhu hu. Hu tu merujuk pada apa? Dia dhamir muttasil bagi apa? Dhamir muttasil bagi huwa. Huwa tu siapa dia? Huwa tu dia muzakkar satu dan dia itu mufrad. Maka ada tak marji' dhamir yang jenis dia muzakkar dan mufrad? Ada. Mana? At-talibu. At-talibu itu muzakkar dan dia mufrad. Maka marji' ilaihnya ialah at-talib. Lagi. Rijalun. Ayat tadi ya? Ayat dulu ya? Rijalun la tulhihim tijaratun. Him. Him tu dhamir muttasil bagi apa? Bagi hum. Hum tu jamak ke? Jamak. Muzakkar ke? Muzakkar. Maka kena cari marji' ilaih yang muzakkar lagi pula jamak. Mana? Rijal. Rijal jamak tak? Jamak. Muzakkar tak? Muzakkar. Kalau i'tibar muzakkar lah. Kalau i'tibar muannah, muannah lah. Sebab kan jamak taksir boleh dijadikan semuanya jamak taksir adalah muannah. Tu. Tapi nak rojok kepada menjadikan dia muzakkar pun boleh. Harus. Tu. Nak jadikan dia itu muannah boleh. Nak jadikan dia itu muzakkar pun boleh. Muzakkar maknan dia panggil. Muannaf lafzan, muzakkar maknan dia panggil. Muannaf lafzan, muzakkar maknan. Bismillah. Habis. Jadi pastikan dua syarat tu ya. Muzakkar, muzakkar. Muannah, muannah. Ataupun mufrad, jamak, musanna. Tu ya. Dia tidak perlu pada tentu dia ni makrifah, kena makrifah. Tak payah. Kalau macam tu mampuh lah. Kalau isim nakirah, sifat isim dhamir tu memang makrifah dah. Dah takkan nak rujuk isim makrifah juga. Mampuh aku tu. Tak ada lah nak marji' dhamirnya. Tu. Tu. Jadi isim dengan isim makrifah dengan nakirah tak kira di sini Bukan syarat nak marji' dhamir. Tu kaedah kedua. Tu. Yang ketiga, kaedah ketiga bagi rojak dhamir. Kalau isim zohir, okey. Tadi yang kedua dia suruh cari isim zohir yang sama selari jenis. Kalau mufrad, mufrad. Kalau musanna, musanna. Kalau jamak, jamak kan. Okey. Tiba-tiba yang ketiga kaedah dia kata, kalau fardu takdir. Kalaulah isim zohir sebelum isim dhamir tu, isim dhamir hu tu, hum tu, sebelum dia ada banyak pula isim dhamir. Banyak pula isim zohir. Ada banyak. Mana satu nak ambil ni jadi marji' dhamir? Mesti kan. Dia tidak mesti satu. Dia kalau dalam kitab tu, mesti ada banyak. Contoh apa? Contoh dia bagi ayat. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu. Walamma dan tatkala ra'al mu'minuna al-ahzaba. Melihat ia oleh orang-orang mukmin al-ahzab akan ahzab. Qalu berkata oleh mereka itu mukminun. Qalu kan? Qalu tu ada dhamir mustatir kan? Dhamir mustatir nak rujuk mana? Dia kata yang step yang kedua pastikan isim zohir yang sama jenis mutabaqah dengan dhamir. Okey, kita tengok. Qalu tu dhamir mustatirnya ialah hum. Sebelum qalu ada apa? Ada dua perkataan isim zohir. Satunya al-mu'minuna, satu al-ahzab. Jadi ada dua. Al-ahzab jamak. Muzakkar. Al-mu'minuna pun jamak. Lagi pula muzakkar. Ada dua isim zohir ni. Dah lagu mana? Kaedah ketiga, kalau sebelum isim dhamir ada banyak isim zohir, maka pilih makna yang sesuai. Mana yang sesuai? Adakah yang berkata itu ahzab? Apa ahzab berkata? Ahzab bukannya berakal ahzab tu. Maka kena pilih yang berakal lah. Yang berkata siapa tu? Mu'minun. Kena tengok makna pula lah. Asalnya nahu ni tak tahu makna tak apa. Tapi ada certain part yang kena tahu makna supaya kita cara kita, kaedah kita betul. Tu Tu yang ketiga.
Kalau isim zuhir banyak sebelum isim dhamir, kena tengok mana makna yang mutabaqah. Banyak isim zuhir ni maksudnya jangan silap faham pula. Maksud isim zuhir banyak sebelum isim dhamir tu yang sama dengan isim dhamir. Sama jenis dengan isim dhamir. Isim dhamir tadi qalu kan? Qalu tu dhamir muttasil. Dia itu jamak lagi pula muzakkar. Ada dah isim zuhir sebelum isim dhamir tu jamak lagi muzakkar. Oh, ada dua. Maksudnya gitu. Bukannya satu ada jamak mufrad, ada jamak muzakkar. Lagi satu ada yang musanna muzakkar, lagi satu ada mufrad muzakkar. Tu tak payah. Tu jelas dah, nampak sangat dah jamak muzakkar itu adalah marji' ilaih dia. Ni masalahnya sebelum isim dhamir ada banyak yang jamak muzakkar. Ada jamak muzakkar sebab isim dhamir dia jamak muzakkar. Marji' ilaih pun boleh banyak jamak muzakkar. Banyak jamak muzakkar juga. Maka kita nak tentu lagu mana? Kena tengok makna. Yang mana sesuai, itulah dia punya marji' ilaih. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kalau isim zuhir, okey, tadi yang ketiga kita kata sebelum isim dhamir ada isim zuhir yang sejenis dengan isim dhamir tu. Dari sudut kalau dia jamak muzakkar. Sebelum isim dhamir tu ada jamak muzakkar, ada 4 contohnya. Maka mana satu ni? Pilih makna yang sesuai. Itu kaedah ketiga. Kaedah yang keempat. Sebelum isim dhamir ada isim zuhir yang sama jenis, semuanya sama dengan isim dhamir. Dan nak tengok makna pun semua kena belaka. Boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka marji' dhamir. Sesuai belaka dengan makna isim dhamir tu. Lagu mana nak buat? Maka pilih hak paling dekat. Pilih hak paling dekat, itulah marji' ilaih dia. Contoh kita buat ayat yang keempat. Contoh kita buat ayat. Buat ayat apa dia? Safarat. Telah musafir ia. Safarat Hindun wa Fatimatu wa Zainabu. Telah musafir ia oleh Hindun dan Fatimah dan Zainab. Wa ma'aha malun qalilun. Contohlah. Safarat Hindun wa Fatimatu wa Zainabu wa ma'aha ataupun ma'aha malun qalilun. Ma'aha bersamanya. Nya mana? Nya ni kita tengok dia ni ha ni adalah mufrad muannas. Hindun pun mufrad muannas, Fatimah mufrad muannas, Zainab mufrad muannas. Mana satu? Semua kena belaka. Maka pilih hak paling dekat dengan dhamir tersebut. Mana? Zainab. Maka Zainab lah marji' ilaih dia. Faham tu? Kita buat lagi contoh. Contoh lagi. Safara Ahmadu wa Faizu wa Aliyu ma'aha malun kathirun. Ma'ahu malun kathirun. Bersamanya mana? Marji' ilaih kita cari. Hu tu apa dia? Hu tu mufrad, lagi pula muzakkar. Ali pun muzakkar, Faiz pun muzakkar, yang mufrad, Ali pun muzakkar mufrad, Ahmad pun muzakkar mufrad. Lagu mana? Mana satu marji' ilaih? Semuanya sesuai. Bila semuanya sama sesuai, maka pilih hak paling dekat dengan marji' ilaih dia, dengan dhamir dia, mana? Iaitu, siapa dia tadi kita buat? Tak ingat dah. Ali yang ketiga. Pilih hak ketiga tu. Tapi kalau dia buat ayat, Safara Ahmadu wa Aliyu wa Faizu wa ma'ahum malun qalilun. Ma'ahum. Hum tu jamak muzakkar. Bila jamak muzakkar, marji' ilaih kepada siapa? Kepada semualah. Faiz, Ali dengan Ahmad. 3 orang. 3 orang ni jamak. Maka terujuk kepada semua orang. Semua orang tu hartanya sikit. Kalau ma'ahu, hu tu siapa dia? Siapa hu tu? Semuanya kena belaka. Maka pilih hak paling dekat. Hak paling dekat. Ali itulah yang sikit hartanya. Hak lain banyak harta. Tu. Tu marji' ilaih. Tu kaedah keempat. Okey? Faham tu? Faham kot? Faham tak?
Respon sikit, faham ke tak? Tu. Kalau tak faham nak ulang. Tu. Sebab kita pun tak ada whiteboard, kita main cakap-cakap gini, hampa kena tulis cepat tu. Dia kena ada kemahiran untuk menulis cepat. Dobit ni dia kena tulis cepat-cepat. Macam Ustaz Wan Junaidi hafizahullah taala cerita masa dia mengaji pondok, tok guru tu tok guru dia ngaji tani also. Tani ke pondok kerandang. Dia dia masa mengaji dengan tok guru tu, dia bawa kitab yang huduh lah. Kitab yang huduh. Maksudnya kitab yang huduh lah. Cetakan huduh lah. Macam cetakan tani lah contohnya. Tu. Ataupun cetakan apa-apalah. Dia kata dia dobit tu. Masa pengajian berlangsung dengan tok guru tu, dia tak ada masa langsung nak angkat muka dia, nak angkat kepala ke tok guru. Duk tulis apa dia tok guru tulis. Apa dia tok guru cakap. Tulis lah, gugak-gugak. Tulis. Laju dia tulis. Dan tulisan pun cincai-bocai lah. Tu. Cakap ayam lah. Tulis. Tak faham apa. Kalau nak baca balik, tak faham dia kata. Kalau nak baca balik, tak faham apa. Tapi nak dapat tok guru punya kalam tok guru tu tak mau bagi tinggal tu, dia tulis. Tak pernah angkat. Tak ada masa nak angkat kepala nak tengok tok guru. Bertahap tu. Tu. Tulis apa dia. Error apa dia. Tulis. Tak ada masa langsung nak angkat kepala. Tu. Balik di pondok dia tulis semula dobit tersebut di dalam buku lain. Dengan tulisan yang elok. Tu. Gitulah dia mengaji kata dia sampai habis. Tu. Sampai tahap tu. Jadi kena dobit laju kan. Tu. Nanti nak buat nota, kita nak dobit ni bukan nak buat tulisan cantik. Tulisan huduh dulu. Nanti nak tulis lain kau silalah. Orang nak ikutkan nak tulis cantik. Allah lambat lah. Tu masuk kelas khat lah. Tu. Okay. Tu yang keempat. Mana tadi? Yang tu yang keempat. Yang kelima. Kaedah kelima marji' dhamir. Kaedah kelima macam mana pula? Okay. Kaedah kelima. Kalau tidak dapat. Tak dapat ni maksudnya tak ada. Kalau tak ada mana-mana isim zuhir. Kita tengok ada dah dhamir, isim dhamir. Pi kat belakang dia, tak ada pun isim zuhir. Tak ada langsung. Tak nampak langsung isim zuhir. Mana isim zuhir? Bila kata tak ada langsung isim zuhir, jangan terus hukum. Ni dhamirul hal wa sya'n. Jangan lagi. Let lu. Tu. Let lu. Kita tengok lu belakang ada apa. Jangan kata terus dhamirul hal wa sya'n. Jangan. Let lu. Tu. Kita tengok tak ada dah isim zuhir. Isim zuhir apa pun tak ada. Tetapi ada fi'il. Ada fi'il. Tapi ada fi'il belakang dia. Fi'il belakang dia. Maka marji' ilahnya ialah masdar bagi fi'il tersebut. Masdar bagi fi'il tersebut. Contoh apa dia? Contoh ayat. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu dalam kitab, dalam Quran kan. I'dilu, beradillah oleh kamu. Huwa, dia aqrabu littaqwa, lebih dekat pada takwa. Huwa, dia mana? Sebelum dia tu i'dilu ya, mana ada isim zuhir? I'dilu fi'il. Maka kena ambil mafhum masdar fi'il tu. Masdar bagi i'dilu apa dia? Adlun. Huwa ay adlun. Menjadi adil. Adil itu aqrabu littaqwa, lebih dekat pada takwa. Jangan marji' ilah kepada fi'il, tak boleh. Sebab kita kata tadi, kaedah pertama adalah apa? Yang dulu tu adalah marji' ilah dia mesti isim. Tu. Yang pertama ke mana tadi? Mesti isim ke dhamir? Dhamir so. Tu. Ada tadi. Mesti isim. Mesti isim. Kalau tak i'dilu tu bukan isim fi'il, maka dia rujuk kepada masdar bagi fi'il. Mafhum lah. Mafhum masdar bagi fi'il. Iaitu apa masdar i'dilu? Adl. Huwa aqrabu littaqwa. Ay, al-adlu aqrabu littaqwa. Tu kaedah yang kelima. Banyak ni. Yang ni yang last. Yang keenam last. Yang keenam last. Yang keenam. Apa dia yang keenam? Yang keenam, barulah kita cari isim zuhir belakang, tak ada langsung. Nak cari fi'il belakang, tak kena pula murad. Ataupun fi'il tersebut, tengok-tengok kalau rujuk dhamir balik, tak sama jenis pula. Ataupun tak kena lah.
Kalau nak rujuk dhamir, nak rujuk masdar bagi fi'il tu nampak macam tak kena. Contoh, tak kena lah. Ataupun tak ada fi'il. Tak ada fi'il. Fi'il tak ada isim zuhir, tak ada apa tak ada. Maka nyatalah itu adalah dhamirul hal wasya'n. Tu. Sebab apa? Sebab marji' ilah ni duduk depan. Dia bukan duduk belakang. Maka dia panggil dhamirul hal wasya'n. Dhamirus sya'n lah dia panggil. Dhamirus sya'n. Asy'ni, asy'ni. Okey, dhamirus sya'ni itu untuk muzakkar. Okey? Ingat dhamirus sya'ni untuk muzakkar. Kalau untuk muannas dia panggil dhamirul qissah. Ingat tu? Kita main bantai dhamirul halus sya' ni. Dhamirus sya'ni itu untuk muzakkar, dhamirul qissah untuk muannas. Tu. Contoh apa dia? Innahu la yuflihul zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya. Nya mana? Nya tak ada apa belakang. Fi'il tak ada, sin zuhir tak ada, dhamirul hal wasya'n. Innahu la yuflihul zalimun. Sepatutnya nak kata hu tu innahu la yuflihul zalimun. Hu tu sepatutnya nak rujuk pada la yuflihu. Dah buat apa tak buang aja hu? Tak boleh. Kalau kita buang hu, dia tak boleh nak sebut inna la yuflihu. Mana boleh. Kita kata dah dulu inna tu nak kata inna tu mesti selepasnya adalah isim. Mesti selepasnya isim sebab dia akan jadi isim inna. Mana boleh inna la yuflihu, tak kena tu. Maka selepas inna nak bubuh ayat jumlah, dia kena bubuh dhamirul hal supaya dia pisah antara inna dengan la ataupun inna dengan fi'il. Tu kan. Tu. Fa innaha la ta'mal absar. Fa innaha mana? Tak ada. Maka dia panggil dhamirul qissah sebab dia itu adalah muannas. Dhamirul qissah, dhamirul hal wal qissah. Kalau muzakkar dhamirul hal wasya'n. Tu. Tapi biasa kita buat lalu dhamirul hal wasya'n gitu ya. Tu. Okey, habis. Itu kaedah marji' dhamir. Jadi dah mahir dah marji' dhamir sepatutnya. Dah bagi kaedah penuh. Tak ada kaedah lain dah, kaedah tu ya. Tu. Untuk marji' ilah tu, marji' dhamir tu, macam tu ya. Yang pertama kita kena pastikan isim dhamir tu mufrad ke muzakkar ke jamak. Mufrad ke musanna ke jamak. Yang kedua muzakkar ke muannas. Kemudian yang kedua kita cari isim zuhir yang sebelumnya yang sama mutabaqah sejenis. Kalau dia itulah dia punya marji' ilah. Kalau sebelum isim dhamir dia ada 2, 3, 4 berbilang isim zuhir. Berbilang isim zuhir. Maka tengok makna yang sesuai. Tu. Berbilang isim zuhir dan sama jenis pula dengan isim dhamir. Maka kita kena tengok makna yang sesuai. Mana? Seterusnya, sebelum isim dhamir ada banyak isim zuhir. Dan semuanya tu maka pilih hak paling dekat. Fi'il tak ada isim zuhir, maka dia itu adalah dhamirul hal wasya'n. Ataupun isim dhamir sebelum dia ada fi'il, maka kita ambil marji' ilah ini adalah masdar bagi fi'il tersebut. Tu marji' ilah. Mahir adalah marji' ilah ini. Baru tahu. Gitu cara marji' ilah. Kalau tidak tak kena selalu. Tu. Okey, habis. Yang kedua, walismul alamu. Isim alam pula. Walismul alamu. Hari ni isim alam sahaja. Isim alam sahaja. Esok baru isim mubham. Okay. Isim alam pula. Walismul alamu dan ismul alam. Ismu atah berkata al-ismul mudmar lah. Al-alamu adalah sifat bagi al-ismu. Lagu mana? 4 syarat dulu kita kata kan. Mufrad tak? Mufrad. Man'ut pun mufrad. Muzakkar tak? Muzakkar. Man'ut pun muzakkar. Lagi apa? Rafa' tak? Rafa'. Tiga sifat. Tu senang ya. Okey. Nahwu itu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalika lah wa dzalika nahwu Zaidin wa Makkata. Zaidin tu mudhafu ilaih bagi nahwu. Makkata ma'tuf kepada Zaidin, bila ma'tuf pada Zaidin yang majrur, Makkata adalah mamnu' min as-sarf. Ma'tuf dia sebab apa bagi atas? Sebab dia mamnu' min as-sarf.
Sebab apa mamnu' minas saraf? Sebab dia isim alam campur dengan tak marbutah. Nah, kita bagi dah dulu. Mamnu' minas saraf, salah satunya ialah apa? Ni adalah isim alam, lagi pula dia tu tak marbutah di belakangnya, maka dia isim mamnu' minas saraf. Habis. Okey, itu isim alam. Isim alam senanglah, isim alam. Isim yang sebutan khas bagi dia. Sebutan khas bagi dia. Okey, kaedah isim alam. Okey, habis tu. Ni yang terakhir lah. Kaedah isim alam, tutup dah. Cuma kaedah isim alam ni banyak jugalah. Oh, kita akan masuk juga kaedah isim isyarah. Ada. Ada isim isyarah. Ada. Kaedah isim alam. Satu je. Isim alam tak ada sangat. Satu je. Apa dia? Isim alam itu ialah nama yang tertentu kepada orang atau tempat atau natang atau benda-benda. Pertama, isim alam ialah nama yang tertentu kepada 4 benda. Iaitu apa dia? Satunya orang, satu tempat, satu binatang dan satu benda. Ini sahaja yang boleh dibagi isim alam. Dan ini je lah pun. Memang ni je lah. Apa lagi? Contoh nama orang. Apa dia? Muhammad, Maryam. Tu. Apa lagi? Fatimah lah. Ahmad. Itu isim alam tu. Dia bukan atas wazan fi'il tu. Muhammad isim maf'ul. Tak. Asal perbahasan nahu dia memang isim maf'ul. Tapi bila buh nama ke seseorang yang bernama manusia, dia panggil isim alam dah. Dia menjadikan dia menjadi alam. Itu untuk orang. Misal isim alam bagi tempat. Kuala Lumpur, Malaysia, Baghdad, Iraq. Itu isim alam. Okay. Hadramauta, isim alam. Untuk misal bagi binatang. Contoh apa dia? Contoh kita bagi unta Nabi SAW. Nabi SAW memanggil ke unta dia banyak. Salah satunya Al-Quswa. Al-Quswa. Al-Adha. Tu. Kita panggil apa kat kucing? Si comel. Tu nak isi alam tu. Siti. Panggil dekat kucing dia. Apa lagi? Maktam. Maktam tu isi alam. Jadi isi alam bagi binatang. Itu. Habis. Nama bagi benda pula. Benda, apa-apa benda lah. Kita bagi nama yang khas. Contoh tuala kita. Ataupun apa dia? Contoh tuala kita. Tuala kalau terjemah bahasa Arab, dia jadi isim makrifah dengan alif lam. Tapi kita buh nama bagi tuala tu. Rabbit ke? Tu. Tuala rabbit. Tuala aku nama rabbit. Rabbit isim alam. Isim alam bagi benda. Tu. Mushtari. Mushtari isim alam sebab dia nama planet. Pluto ke. Apa lagi? Utarid. Zuhrah. Tu isim alam. Isim alam bagi benda. Tu. Al-qalam. Al-qalam bukannya isim alam. Sebab al-qalam makrifah dengan alif lam. Cuba namakan kolam tu. Apa dia? Kolam tu nama dia apa? Nama dia, contoh nama dia, kolam tu nama dia apa? Karim. Contoh dia. Tu. Oh, pen aku nama Karim. Karim tu isim alam bagi pen tu. Tapi kalau al-qalam, dia bukan isim alam. Dia itu adalah makrifah dengan alif lam. Bukan makrifah dengan isim alam. Tu isim alam. Senang lah. Tu isim alam. Lagi. Itu makrifah yang kedua. Yang ketiga makrifahnya ialah apa? Walismul mubhamu. Isim mubham. Isim mubham ni mubham. Isim mubham. Tu isim mubham. Dia panggil isim mubham. Isim yang tak jelas ataupun isim yang tak jelas lah. Macam mana lagi nak kata? Tu. Tak jelas. Kalau dalam mantik, idahul mubham. Tu. Kitab. Syarah idahul mubham. Syarah min ma'ani as-sulam. Tu. Idah memperjelaskan yang mubham pada makna-makna as-sulam. Tu. Dalam mantik. Mubham. Jadi, ni isim mubham. Al-ismul mubhamu. Nahwu ay dhalika nahwu. Nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dhalika. Hadha wa hadhihi wa haula'i. Hadha untuk isim mufrad. Untuk mufrad yang mudzakkar. Hadhihi mufrad muannas. Haula'i banyak. Sekali kita bagilah semua lafaz-lafaz isim isyarah. Sekali. Kaedah sekali. Sekarang. Sekarang. Habis. Itu isim mubham. Itu saja. Isim mubham. Baik, kaedah isim isyarah. Kaedah isim isyarah. Tu dia. Ni isim mubham.
Isim isyarah termasuk isim mubham, isim mausul, isim mubham. Okey, isim mubham. Okey, tulis. Kaedah isim isyarah. Apa dia? Yang pertama, isim isyarah ialah kata tunjuk. Tu ya. Isim isyarah, kata tunjuk. Perkara yang ditunjukkan itu musyar ilaih. Macam dhamir, isim dhamir, diri dia tu isim dhamir. Yang merujukkan dhamir tu marji' dhamir dia panggil. Marji'ud dhamir. Tempat kembali dhamir. Kalau yang isim isyarah pula, isim isyarah tempat yang ditunjukkan, perkara yang ditunjukkan dia panggil musyar ilaih. Benda yang ditunjukkan tu musyar ilaih. Tu. Isim isyarah kata tunjuk. Musyar ilaih adalah benda yang ditunjukkan. Okey, habis ya tu. Tu yang pertama. Yang kedua, lafaz-lafaz isim isyarah. Lafaz-lafaz isim isyarah ada 12. Kita bagi semua. Buatlah kotak siap-siap kalau nak buat kotak tu. Lafaz-lafaz isim isyarah. Lagu mana? Yang pertama, hadza. Hadza. Hadza makna dia apa? Makna dia ini. Makna dia apa? Makna dia ini. Apa penggunaan dia? Penggunaan hadza ini ni, iaitu dia itu mufrad muzakkar qarib. Dia itu mufrad tak? Mufrad hadza. Muzakkar tak? Muzakkar. Qarib menunjukkan dekat. Dekat ni ya, dekat ni. Dekat. Qarib. Hadza mufrad muzakkar qarib penggunaannya. Contoh, hadza kitabun. Bermula ini suatu kitab. Itu hadza. Mufrad muzakkar qarib. Satu. Yang kedua, pakai dengan perkataan zaka. Zaka ataupun zakum. Zaka ataupun zakum. Zaka ataupun zakum. Maknanya apa zaka dengan zakum ni? Maknanya itu. Zaka dengan zakum ni juga mufrad muzakkar tapi ba'id. Mufrad tak? Zakum. Zakum mufrad tak? Mufrad tu. Bukan jamak. Dia bukannya dhamir mutasikum tu tak. Dia isi isyarah ni. Tu. Zaka dengan zakum. Zaka dengan zakum maknanya itu, iaitu penggunaan dia mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar ba'id. Tu. Apa dia? Zaka khairun. Zaka khairun ataupun zakum khairun. Di situ tu ada kebaikan. Tu. Zaka khairun atau zakum khairun. Tu yang kedua. Yang ketiga, hadzani. Hadzani. Tu. Hadzani lah. Hadzani kalau dia mufrad lah. Kalau dia marfu' lah. Kalau mansub ataupun makhfud, dia panggil hadzaini dengan ya, kan? Hadzani apa dia? Dua. Hadzani kedua-dua ini. Penggunaan dia musanna, dua orang, yang muzakkar lagi pula qarib. Hadzani dengan hadzaini adalah untuk muzakkar lagi pula musanna dan dia itu qarib. Tu. Tu yang ketiga. Buatlah contoh sendiri. Contoh sendiri senang . Yang ketiga, zalika. Zalikal kitabu la raiba fih. Ataupun zalikuma. Zalikuma. Ataupun zalikum. Itu dengan makna demikian itu. Zalika, zalikuma, zalikum. Satu. Bukan jamak musanna ni tak. Satu. Zalika, zalikuma, zalikum. Itu adalah mufrad. Untuk dia itu adalah mufrad. Zalikum. Mufrad tak? Mufrad. Mufrad muzakkar lagi pula ba'id. Mufrad muzakkar lagi pula ba'id. Kalau musanna, kalau mufrad muzakkar lagi pula qarib, hadza. Tu. Mufrad ni mufrad muzakkar yang ba'id. Maknanya ada banyak lah. Tadi zaka dengan zakum ba'id juga. Ni pula zalika, zalikum, zalikuma. Juga dengan makna mufrad muzakkar yang ba'id. Okey. Buat contoh sendirilah. Zalika masjidun. Zalikuma masjidun.
Dzalikum masjidun. Boleh belaka. Itu makna mufrad belaka. Tu. Okey, habis. Seterusnya, hadhihi. Seterusnya, hadhihi. Hadhihi dengan makna ini. Ini yang mana? Maknanya apa? Mufrad, muannath, qarib. Mufrad, muannath, qarib. Tu. Hadhihi talibatun. Bermula ini seorang pelajar perempuan. Hadhihi muannath, lagi pula mufrad, lagi pula qarib. Satu. Habis. Seterusnya. Hatani. Hatani. Kalau marfu'. Kalau mansub ataupun khafat, hataini. Apa hatani? Dua orang lah. Kedua-dua ini. Dia untuk musanna, lagi pula muannath, lagi pula qarib. Musanna, lagi pula muannath, lagi pula qarib. Kalau untuk muzakkar, hadzani, hadzaini. Kalau untuk musanna, hatani, hataini. Itu untuk muannath, yang musanna, yang lagi pula qarib. Tu. Seterusnya, tilka. Seterusnya, tilka. Tilka lain. Tilka. Tilka lain. Lain perkataan lah, tilka. Tilka ni demikian itu. Demikian itu tilka. Tilka ni untuk mufrad yang muannath, lagi pula ba'id. Mufrad, lagi pula muannath, lagi pula ba'id. Tilka hududullah. Quran. Itulah, demikian itulah had-had, peraturan-peraturan Allah. Hudud. Hudud jamak taksir. Jamak taksir muannath. Huwa adzalika atilka. Tilka lah. Tilka. Tu. Seterusnya. Ulai atau haulai. Eja elok tu. Ulai, ejanya alif hamzah atas, waw lam alif hamzah. Ulai atau haulai. Tu untuk apa dia? Terjemah dia mereka ini. Itu untuk jamak yang qarib. Jamak yang qarib. Haulai atau ulai. Alif, waw, lam alif, hamzah. Atau ha, waw yang ada hamzah di atas waw, lam alif, hamzah. Itu untuk jamak qarib. Mereka ini. Bukan mereka itu, mereka ini. Jamak yang qarib. Jamak yang qarib. Sama ada untuk muannath atau untuk muzakkar. Okey. Kemudian seterusnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Ulaika untuk terjemah dia mereka itu. Itu jamak ba'id. Mereka itu jamak ba'id. Okey. Habis. Seterusnya, huna. Huna. Ha nun alif. Huna. Slash ataupun ha huna. Tu. Ha huna. Kalau ha huna, ha nun alif. Kalau huna, ha nun alif. Tu. Ha huna ataupun huna. Itu terjemah dia di sini. Di mana? Di sini. AC di sini. Tu. AC huna. AC ha huna. Tu. Tu. Di sini. Penggunaan dia apa? Ha huna dengan huna ni adalah untuk makan qarib. Bukan makan nasi, makan tempat yang dekat. Makan qarib. Makan yang qarib. Contoh dia, huna madrasati. Di situlah madrasahku. Ha huna madrasati. Situlah, sinilah. Sini, bukan situ, sini. Sinilah madrasahku. Sini. Terjemahnya sini. Ha huna dengan huna. Habis. Tu untuk makan yang qarib. Seterusnya, second last. Hunaka. Apa dia? Hunaka. Ha nun alif kaf. Hunaka. Apa hunaka? Hunaka di sana. Tapi di sana yang dekat. Di sana ada dua. Satu yang jauh, satu yang dekat. Di sana. Ni, hunaka ni di sana yang dekat. Ini dia panggil penggunaan dia untuk makan mutawassit. Makan mutawassit. Tempat yang sederhana jauh. Dia panggil sana tapi dekat. Maksudnya sederhana. Hunaka buyutun. Hunaka madrasatun. Hunaka di situ. Di situ mana? Sana, di sana tapi dekat. Itu hunaka. Tapi kalau hunalika. Beza. Hunaka, hunalika. Lain-lain. Hunalika.
ataupun thamma. Thamma, tha, mim. Thamma. Ataupun thammata. Thammata, tha, mim, tak marbutah. Thammata. Hunalika atau thamma atau thammata itu menunjukkan makan ba'id. Di sana. Di sana mana? Jauh di sana. Jauh. Tu hunalika atau thamma atau thammata. Itulah isim isyarah 12. 12 semua. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 semua isim isyarah yang ada dalam bahasa Arab. Tu. Jadi thamma tu isim isyarah, thammata isim isyarah, hunalika, huna, hahuna, hunaka. Biasa belaka. Kita baru tahu hari ni. Tu. Tu yang kedua. Kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga bagi isim isyarah. Apa dia? Kaedah yang ketiga bagi isim isyarah. Allah, bunyi phone pula dah. Sekejap bunyi phone pula dah. Kau nak biar? Okey. Yang ketiga. Kaedah yang ketiga. Musyair pula dah. Kaedah ketiga, musyar ilaih. Kaedah yang ketiga, musyar ilaih, apa dia? Musyar ilaih ialah sesuatu yang ditunjuk kepadanya. Yang ketiga, musyar ilaih. Apa musyar ilaih? Musyar ilaih ialah sesuatu yang ditunjukkan kepadanya. Isim isyarah, musyar ilaih. Isim dhamir, marji'ud dhamir. Kalau isim mausul, silah dengan a'id. Nantilah silah dengan a'id. Ni sekarang isim isyarah dengan musyar ilaih. Yang kelima, kaedah kelima, bahagian musyar ilaih. Bahagian musyar ilaih ada 3. Bahagian musyar ilaih ada 3. Mana? Yang pertama. Yang pertama musyar ilaih yang disebut sebelum isim isyarah. Musyar ilaih yang disebut sebelum isim isyarah. Tu banyaklah sebelum isim isyarah. Dia sebelum isim isyarah lagi dia sebut. Contoh apa? Kullama, dalam Al-Quran kan? Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi. Hadha rujuk mana? Rujuk pada rizqan. Rizqan itu adalah marji' ilaih, musyar ilaihnya. Qalu, ada kullama, setiap barang. Kullama ruziqu, yang direzekikan kepada mereka itu. Minha, daripadanya. Min thamaratir rizqan. Rizqan, daripada buah-buahan. Rizqan, sebagai rezeki. Qalu hadha, berkata mereka itu hadha, ay hadha rizq. Hadha ay hadha rizq. Tu kalau baca kitab dia takdir lah. Hadha ay hadha rizq. Tu dia rujuk kepada musyar ilaih yang sebelum isyarah, sebelum isim isyarah. Tu yang pertama. Yang kedua, bahagian yang kedua. Bahagian kedua, musyar ilaih yang tidak disebut sebelum isim isyarah. Okey? Dia sebenarnya macam ni. Dia isim isyarah, musyar ilaih dia mesti duduk belakang. Macam dhamir lah. Isim dhamir sepatutnya mesti duduk belakang marji' dhamir dia. Sama juga isim isyarah, musyar ilaih mesti duduk belakang. Okey. Yang kedua, musyar ilaih yang tak disebut sebelum isim isyarah. Musyar ilaih tu tak sebut pun sebelum isim isyarah. Tapi dah dimaklum oleh mutakallim. Dah dipaham dah. Dah diketahui dah oleh mutakallim. Dia tak sebut dah musyar ilaih. Contoh, hadza Zaidun. Ayat biasa. Hadza Zaidun. Orang tu kata, ini Zaid. Ini mana? Ini mana? Ini tak ada musyar ilaih. Dan dia tu dah maklum fi zihin oleh mutakallim. Sebab tu kalau kita baca kitab, hadza kitabun fi bayani. Hadza ay hadza apa? Hadza ay hadza, dia boleh takdir dua. Sama ada hadza ini merujuk kepada benda yang mahsusat. Apa dia? Kitab yang sudah disiap buat, kemudian dia buat muqaddimah, dia tulis hadza. Hadza ay hadza. Ataupun hadza ay al-ma'hud fi dhihni.
yang telah ada kalam-kalam selepasnya yang nak ditulis itu di dalam kepala dia dah. Hadza fil al-ma'hud fi dhihni. Tu takdir dia selalunya. Kalau baca kitab lah, dalam mukadimah tu kata hadza hadza mana? Mukadimah kitab dua, sama ada mahsus. Dia dah siap dah isi kitab, cuma dia buat mukadimah akhir sekali hadza ni. Dah maklum lah. Ataupun al-ma'hud fi dhihni, yang ada dalam kepala zihin musannif, benda apa yang nak tulis selepasnya. Tu. Ini pun sama. Yang kedua, tidak disebut musyar ilaihnya sebelum isyarah, tapi maklum dah di zihin mutakallim. Faham dah benda apa yang nak sebut. Tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, musyar ilaih yang disebut tetapi dalam bentuk jumlah. Musyar ilaih ada tak? Ada, tapi dalam bentuk jumlah. Pula dah. Dalam bentuk jumlah pun ada. Ada. Contoh apa dia? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa ani'buduni, dan hendaklah sembah ia engkau oleh aku. Ani'buduni hadza ubuduni. Hadza ini mana? Ini sembah aku ni. Ini mana? Ini sembah aku ni. Siratun mustaqim, jalan yang lurus. Kalau sembah orang lain bukan siratun mustaqim, siratun dhalun. Tu. Dalalun. Tu. Dah faham? Kalau jumlah ada yang musyar ilaihnya jenis jumlah. Mana? Wa ani'buduni hadza ubuduni. Hadza ubuduni lah. Sembah aku itu merupakan sirat mustaqim. Tu dari sudut jumlah. Habis. Jadi tu bahagian musyar ilaih. Ada 3 sahaja. Yang keenam, kaedah terakhir sebelum kita tutup majlis ialah kaedah nak cari musyar ilaih. Dia macam nak cari marji' dhamir lah. Ini nak cari musyar ilaih. Nak cari apa? Nak cari musyar ilaih. Mana? Yang pertama. Yang pertama, kita pastikan ada isim isyarah. Itulah yang pertama. Dah kalau nak itlaq musyar ilaih ke mana kalau tak ada isim isyarah? Kena itlaq dulu. Ni isim isyarah ada tak? Kemudian pastikan ada tak isim sebelum isim isyarah tu, isim yang sama dari sudut penggunaan dia. Mana? Dari sudut muzakkar dia muzakkar, dari sudut muzakkar dia muzakkar. Itulah. Sudut muzakkar dia muzakkar. Tu juga. Tu je rasa. Dengan bilangan. Muzakkar dengan musanna, mufrad atau jamak. Lebih kurang macam marji' dhamir lah. Lebih kurang macam marji' dhamir. Pastikan ada tak isim isyarah. Okey, sebelum isim isyarah kita pastikan ada tak yang sejenis macam isim isyarah tu dari sudut kalau dia muzakkar ke ataupun mufrad. Mufrad ke musanna ke jamak ataupun muzakkar ke muannas. Satu. Kalau ada, dia itulah musyar ilaih. Kalau ada, dia itulah musyar ilaih. Itu satu. Yang kedua, kalau tengok-tengok tak ada pun isim sebelumnya, tak ada isim. Maka tengok, ada tak sebelum isim isyarah tu ada cerita. Kisah, cerita. Ada cerita. Dia ada ayat-ayat cerita tak? Ayat-ayat cerita ada tak? Kalau ada, cerita itulah musyar ilaih. Dia ada musyar ilaih cerita pula. Ada. Kalau ada cerita sebelum dia, musyar ilaih dia, itulah cerita tu. Contoh dalam ayat Quran, tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Tilka isim isyarah tak? Isim isyarah tilka. Dia rujuk mana? Tak ada marji' dhamir yang isim. Dia ada cerita tak sebelum dia? Ada cerita. Dia bercerita berkenaan Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim itu, cerita Nabi Ibrahim itu marji' musyar ilaih bagi isim isyarah tilka. Tu yang kedua. Boleh jadi marji' dhamir. Tu yang kedua. Yang ketiga, kalau tak ada isim, tak ada juga cerita. Tu tak ada juga cerita. Maka yang ketiga, kalau tak ada semua tu, ada tak satu isim yang tak disebut? Ada tak satu isim yang tak disebut? Tapi kalau walaupun dia tak disebut, dia maklum. Macam tadi lebih kurang.
Dia isim tak ada, selepas isim isyarah tak ada isim. Cerita pun tak ada. Ada tak satu isim yang walaupun dia tak tersebut, dia tak disebut, tapi faham ku akal dah. Oh, inilah yang nak maksudnya. Yang nak maksudkan inilah. Ada tak? Kalau ada, adalah. Itulah dia punya musyar ilaih dia. Itulah musyar ilaih dia. Tu. Yang ketiga dia, yang ketiga ada tak satu isim yang tak disebut nama dia, tapi kita maklum, oh hak ni merujuk pada ni, nama ni. Maka nama itu dah musyar ilaih. Tu yang ketiga. Yang keempat, terakhir sebelum kita tutup, yang keempat, kalau tak ada belaka semua tu, tak ada belaka, maka cek pula. Sebelum isim isyarah ada jumlah. Sebelum isim isyarah ada jumlah ayat. Kalau ada, itulah musyar ilaih dia. Contoh kita ambil dalam kitab. Kita ambil dalam kitab. Awak sangkut ini. Kita ambil dalam kitab Taqrirat As-Saniyah. Contoh dalam bab hadis Hasan. Dia ada isi isyarah di situ. Contoh kita baca. Wal husnu ay ta'rifuhu, hadis turqan, sanadnya bidhammin, dengan disukunkan ta, fasukun, dan disukunkan ra. Ayil ma'rufu, yang ini maksudnya al ma'rufu ruwatuhu, yang ma'ruf, yang terkenal rawi-rawinya. Al mukhrijuna lahu, yang dikeluarkan mereka itu akan hadis. Wa tengok tiba-tiba hadza mana? Hadza mana? Nak cari isim yang sama macam hadza, banyak. Tak dapat pastikan dan tak kena maksud. Nak cari cerita, dia mana ada cerita sebelum tu. Nak cari isim yang tak disebut tapi ma'ruf, tak ada juga. Maknanya apa akhir sekali? Iaitu jumlahnya. Hadza ay hadzal bait. Hadza ay hadzal bait. Bait apa? Bait kunyah tu. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Hadza ay hadzal bait kinayatun, merupakan kinayah. Baru kena. Nak rujuk pada musyar ilaih isim tak kena. Musyar ilaih yang cerita kena juga. Tak ada cerita pun. Musyar ilaih yang isim yang tak disebut tapi ma'ruf dalam zihin. Tak ada takdir apa-apa pun. Tak ada takdir apa-apa pun. Akhir banyak sang jumlah. Tu jumlah lah. Dan sekali adalah akhir sekali adalah jumlah. Faham tu? Akhir sekali adalah jumlah. Di situ saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah sambung pada esok hari. Bukan esok hari, lusa. Esok hari kita tak ada lah, cancel. Sebab esok nak bentang proposal master. Mudah-mudahan lulus, tak tahu. Tu. Esok lusa kita akan sambung kaedah isim mausul. Esok batal sebab nak bentang proposal. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'ala rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح عنا ربنا كل الديون. من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب ومصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.